Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar geografi tingkatan 2 di seluruh Malaysia. Sekali lagi Anda bersama saya dalam siri belajar geografi secara maya dalam tajuk bab 5 pengangkutan di Malaysia. Dan pada kali ini kita akan belajar dalam topik 5.5 kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Dalam pelajaran kita pada kali ini dalam tajuk kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, saya tidak akan menjelaskan tentang maksud istilah-istilah yang terdapat di dalam tajuk ini kerana saya telah menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam tajuk ini dalam pelajaran yang lepas. Jadi kita akan lihat kepentingan pengangkutan darat. Apa yang dimaksudkan dengan pengangkutan darat? Ya, termasuklah jalan raya dan juga jalan kereta api. Jadi yang pertama sekali di sini kita lihat membawa penumpang dan barangan. Jadi kita nampak pengangkutan darat memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut barangan mentah ke kilang dan pasaran. Contohnya lebuh raya utara dan selatan. Dan juga lebuh raya yang lain. Yang kedua ialah membangunkan bandar satelit. Bandar satelit menyokong bandar raya berhampiran dan sesuai dijadikan kediaman dan perindustrian. Di negara kita terdapat banyak bandar satelit yang dibina di sekitar bandar utama. Dan bandar satelit ini adalah juga dihubungkan dengan bandar utama melalui perkhidmatan bas, LRT, komuter dan juga lain-lain seperti Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Itu adalah membangunkan bandar satelit. Yang kedua ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Dalam aspek mempertingkatkan darjah ketersampaian ini, jalan raya menghubungkan kawasan pedalaman. Dalam contoh di sini kita lihat Greig ke Jeli dihubung melalui lebuh raya timur barat. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain. Jalan raya menghubungkan bandar kepada luar bandar dan sebaliknya. Yang kedua ialah meningkatkan sektor perniagaan. Pengangkutan seperti yang saya jelaskan di dalam pelajaran sebelum ini, pengangkutan darat merupakan nadi utama yang dapat membangunkan sesuatu kawasan. Jadi kalau kita lihat di sini perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu KTMB meningkatkan perniagaan dan perdagangan. Bermaksud meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Demikian juga perkhidmatan tren kontainer, tren kargo nasional, dan land bridge cross border, yaitu perkhidmatan kereta api yang menghubungkan dua negara. Dalam contoh ini kita lihat di antara semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Yang seterusnya, pembangunan wilayah ekonomi.
Dalam contoh di sini kita lihat yaitu pembangunan wilayah ekonomi Pantai Timur yang sekarang ini kita lihat kerajaan telah mencadangkan untuk pembinaan jalan kereta api Pantai Timur yang akan siap pada tahun 2026. Jalan kereta api ini yang panjangnya 640 km dan merupakan double tracking yang bermula dari Pelabuhan Kelang sehinggalah ke Kota Baru. Dan seterusnya kita lihat membangunkan kawasan sekitar. Pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Contohnya, pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Ini adalah contoh-contoh. Jadi di kawasan-kawasan di mana Anda tinggal, kita juga boleh melihat fungsi pengangkutan darat sama ada jalan raya dan kereta api ini memainkan peranan penting di kawasan berkenaan. Seterusnya kita lihat pula kepentingan pengangkutan udara. Jadi apabila kita lihat dalam aspek pengangkutan udara, kepentingan pengangkutan udara di negara kita yang pertama ialah menggalakkan integrasi nasional, yaitu integrasi menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Dan yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian, yang mana penumpang mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Dan yang kedua ialah menjimatkan perjalanan. Jadi kalau kita lihat di dalam peta ini, kita nampak di sini terdapat kawasan-kawasan lapangan terbang yang berwarna merah jambu merupakan lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Dan yang berwarna hijau adalah lapangan terbang domestik. Tempat yang ditanda dengan warna kuning merupakan padang terbang. Kewujudan kawasan-kawasan sama ada lapangan terbang domestik, antarabangsa dan padang terbang bertujuan untuk memudahkan mobiliti penduduk dan juga menghubungkan semenanjung Malaysia, Sarawak dan juga Sabah. Yang terakhir sekali kita lihat kepentingan pengangkutan air. Kepentingan pengangkutan air yang pertama menghubungkan kawasan pedalaman. Mengapa pengangkutan air ini penting di kawasan pedalaman? Kerana di kawasan pedalaman adalah kawasan yang berhutan tebal dan juga kawasan yang bertanah tinggi. Sukar untuk membina jalan darat. Jadi yang ini yang paling mudah ialah pengangkutan air melalui sungai. Yang mana sungai ini adalah pengangkutan secara semula jadi. Yang penting untuk mengangkut barangan pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Sebagai contoh kita lihat Sungai Rajang di Sarawak. Mengapa Sungai Rajang ini sangat penting? Kerana dapat menghubungkan kawasan Sibu sehinggalah ke Kapit. Ini adalah kepentingan pengangkutan air secara semula jadi.
Seterusnya yang kedua ialah membawa penumpang dan barangan. Pengangkutan air ini juga sangat penting membawa pelancong ke destinasi pelancongan seperti Sungai Tembeling di Pahang, membawa pelancong ke Taman Negara. Yang kedua, membawa barangan. Contohnya perkhidmatan feri Labuan Menumbuk di Sabah, perkhidmatan bot ke Pulau Tioman Pahang, dan juga perkhidmatan feri ke Pulau Langkawi. Dan termasuk juga tadi perkhidmatan bot laju dan feri di Sungai Rajang di Sarawak. Dan yang terakhir sekali ialah mengendalikan urusan perdagangan. Kepentingan pengangkutan air juga penting untuk pengurusan perdagangan import dan ekspor keluar negara. Contohnya Pelabuhan Klang, Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar Sabah, dan juga Pelabuhan Kuching. Kos pengangkutan lebih murah, penyediaan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan pukal. Nah, ini adalah kepentingan pengangkutan air. Pengangkutan air termasuk sahaja sungai, pinggir pantai, tetapi juga antara bangsa. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita pada kali ini, kepentingan pengangkutan darat, udara, dan air di Malaysia dapat dilihat dalam dua aspek yang utama. Yang pertama sekali dalam aspek ekonomi, yang mana sama ada pengangkutan darat, udara, dan air sangat penting di dalam bukan sahaja pembangunan sesuatu tempat, tetapi juga perkembangan ekonomi negara. Dan yang kedua ialah pengangkutan darat, udara, dan air ini dapat membantu dalam aspek sosial. Dan sekian sahaja untuk pelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita bertemu dalam pelajaran akan datang. Jangan lupa untuk menjawab soalan kuis yang telah saya sediakan. Sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Selamat belajar.